rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran ke-24 dah. Betul. Betul. Ya. Berkata Allah Ta'ala, hai segala mereka itu yang percaya akan Allah, sebut olehmu akan Allah Ta'ala akan sebagai sebut yang banyak, dan ucap tasbih oleh kamu akan Allah Ta'ala pada pagi-pagi dan petang-petang. Hai Musa anak Imran, hai Musa yang mempunyai kitab, dengarkan olehmu akan perkataanku, maka bahawasanya aku itu Allah Ta'ala yang mempunyai agama yang tiada antaraku dan antaramu itu jurubahasa. Khabarkan olehmu orang yang makan riba itu dengan marah daripada Tuhan yang bernama Rahman dan dengan berganda-ganda azab neraka. Hai anak Adam, apabila engkau dapat akan keras hatimu dan sakit pada badanmu dan kurang pada rezekimu dan kurang hartamu, maka ketahui olehmu akan demikian dengan sebab bahawasanya engkau berkata-kata dengan barang yang tiada memberi faedah bagimu pada akhirat. Hai anak Adam, tiada betullah agamamu hingga betullah lidahmu, dan tiada betullah lidahmu hingga engkau malu daripada Tuhanmu. Hai anak Adam, apabila engkau tilik pada aib segala manusia, padahal engkau lupakan aib dirimu, maka bahawasanya engkau gemar akan suruh syaitan dan engkau memarahkan akan Tuhan yang bernama Rahman. Hai anak Adam, bermula lidahmu itu harimau bagimu, maka apabila engkau biarkan akan dia, nescaya membunuh ia akan dikau, maka kebinasaanmu itu pada membiarkan lidahmu. Ikhwani al-muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sekali lagi kita dapat peluang bertemu dalam kuliah maghrib ni, dalam malam nisfu Syaban ni tuan-tuan. Pak lain baca Yasin, ya, baca Yasin 3 kali. Sini sekali pun boleh tahan dah lah, tuan-tuan, pada dak baca lalu. Jadi dalam pengajaran ke-24 ni Allah Ta'ala sebutlah, pertama sekali Tuhan declare ni, mana-mana orang yang percaya akan Allah Ta'ala, makna orang mengaku orang tu beriman. Nah, bila mana kita mengaku kita beriman kepada Allah Ta'ala, tak dapat tidak Allah Ta'ala kata sebut olehmu akan Allah Ta'ala akan sebut yang banyak. Wah, ni payah ni tuan-tuan. Ya, nak sebut Tuhan biar banyak payah. Sebab apa yang jadi payahnya? Goliknya sebabnya dunia masuk dalam jiwa kita. Bila dunia masuk dalam jiwa kita, dunia tu lebih besar daripada Allah Ta'ala, lalu kita banyak ingat ke dunia, lupa ke Tuhan. Nah, sebab tu dalam hadis kursi yang lain Allah Ta'ala sebut, Farrig fu'adaka askunu fihi, kosongkanlah hati kamu, yakni fu'ad ni hatilah tuan, nama sebahagian hati, daripada segala urusan yang selain daripada Allah. Maknanya ingatan kepada makan, minum, hiburan, perhiasan, kira lah yang bersangkut paut dengan hal ehwal keduniaan, suruh lupa. Nescaya hadir Allah Ta'ala dalam hati kita, maknanya mu akan ingatlah ke Tuhan. Ya. Jadi perkara yang pertama dalam hati kita, tuan-tuan, kena buang perkara yang lain daripada Tuhan ni merupakan satu benda yang sangat payahlah, melainkan bagi orang yang putus penilikannya terhadap makhluk. Makna putus penilikan terhadap makhluk ni
Hati dia tu dok gantung dah ke makhluk, dok teringat dah, tidak ada apa panggil perasaan cinta, kasih sayang, melainkan Allah Ta'ala je dalam jiwa dia. Barulah mudah dia menyebut, mengingati Allah. Bahkan para ulama sebut, man ahabba syai'an fa azkara zikruhu. Barang siapa yang kasih kepada sesuatu, maka banyaklah dia akan sebut benda yang dia kasih. Kalau kita kasih kepada Allah Ta'ala, maka kita sebut Tuhan semua. Allah, Allah, sikit-sikit Allah, Allah, Allah. Tak. Bawa sepak Allahu Akbar. Teratuk kepala Subhanallah. Sebab apa? Sebab Tuhan hadir, sentiasa hadir dalam hati kita. Hari ni bila Arya dah masuk dalam hati kita, di samping pula dalam waktu yang sama, asar kesan-kesan dosa ada pada jiwa kita, menyebabkan hati kita jadi kerah. Bila jadi kerah ni, tuan-tuan, payahlah dia nak kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi proses yang pertama, banyakkan bertaubatlah waktu. Beristighfar setiap pagi ba'da salatil fajri ila tulu'i syam. Selepas daripada sembahyang subuh sehingga naik matahari, tuluh perhabislah dulu istighfar. Sama ada astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaika, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim ke. Mana-manalah istighfar boleh 100 kali, tuan-tuan. No. Supaya hati kita ni mudah orang panggilnya kita bentuk. Nah. Sebab nak sebut Tuhan ni para hadirin bukan senang. Sebab apa jadi payah nak sebut Tuhan? Padahal tak kena bayar. Tak. Kalau kena bayar 50, 100, sabarlah. Orang miskin tak ada sebut Tuhan. Yang jadi payahnya sebab syaitan ni dia tahu. Syaitan ni dia tahu. Maknanya orang yang menyebut Allah Ta'ala, dia tak boleh nak goda. Nah, bila seseorang ni dia ingat kepada Allah, syaitan sentiasa mengenderai tekak kita, belakang kita ni, dia akan lompat, dia akan lari. Dan bila dia lari, payah dia nak berhubung, networking dengan dalam tu. Jadi sebab itulah, bila mana kita cuba nak ingat kepada Allah, tebing nak ingat, dia akan cari orang panggilnya kelemahan-kelemahan kita. Tuan-tuan, dia antaranya dia cuba buat mari ingatan kita perkara-perkara yang kita minat. Dia tarik. Kemudian dia tekan kelopak mata kita. Kemudian dia berada dalam salur darah kita, dia cuba orang panggilnya menyebabkan darah kita tu tak berapa nak naik sehingga kekurangan udara je buat ngatuk. Kekurangan oksigen dalam darah. Sebab syaitan ni dia berada dalam salur darah manusia. Jadi sebab itulah bila dah kita ingat kepada Allah, zahir, batin, hati dan lidah kita ingat kepada Allah Ta'ala, syaitan ni akan lari. Bila syaitan ni akan lari, hilang rasa ngatuk. Dia timbul rasa asyik. Tapi perekat kita orang awam ni, sebut sikit ngatuk lalu. Sebut je la ilaha illallah, la ilaha illallah. Senyap. Sebab apa? Ia langgar, ia duduk dalam, ia kepanasan. No, ia menyebabkan kita jadi lupa, lali, koyah lalu. Perangai ni. Nah, syaitan akan bermati-matian untuk melupakan kita daripada mengingati Allah. Itu tugas yang utama dia. Yang tuan-tuan kena faham ni. Musuh kita, musuh tradisi, kata Sayyidina Ali, syaitan. Salah satu daripada modal insan ataupun human capital lah kita ni nak hidup atas dunia, mu kena kenal musuh tu. Dan musuh ni tuan-tuan bukan suruh tengok. Nah, macam kita tengok tu, ya tu taring kali buat ni satu. Bukan, nak tengok mana dia orang panggil jismun latif, benda yang halus. Tak nampak tengok. Lagu mana nak kenal? Kena tipu daya dia. Saya selalu sebut sokmo dah tuan-tuan, tipu daya syaitan ni dia ada 4 benda hak dia sentiasa guna kan. Jadi dia akan bersungguh-sungguh guna hak ni. Dia panggil senjata yang sangat ampuh dah untuk nak menawang kita ni. Yang pertama sekali, kod depan ni, secara berdepang dia akan serang dengan suruh kita lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Tak ingat kepada kematian.
Tak ingat kepada Allah. Nah, baru je nak ingat Tuhan berat, ia tekan jadi ngatuk belai. Dak selek pada tak ada sego mego. No. Oh, patu je jadi nguat. Tengah-tengah sego, dak kita berasa nak sebut Allah Taala, berasa nak mengaji Quran, dak dah setengah muka wah ni ngatuk lalu. Dia tak akan beri. Melainkan orang yang putus penilikan kepada makhluk saya sebut dah tadi, makna orang yang jiwa dia bergantung kepada Tuhan sama, makna dia ada panggilnya networking dengan Tuhan sama. Ya. Jaga sama hubungan dia sama, ada dia berzikir tak ada sama. Amalan zikrullah ataupun wirid-wirid ataupun doa-doa maksurah ke dak kira lah. Yang mana syaitan tu payah nak hampiri dia. Itu yang pertama. Dia serang sungguh sehingga kita dah ingat ke mati. Dah ingat ke mati. Dia masuk sebab apa dah ingat ke mati ni? Dalam waktu yang sama dia menyubur dan membesarkan urusan dunia kita duduk belakang. Dia masuk bola dah suti tu tuan rasa kata benda lain lah. Nah, bola dah suti bola ni TFC lawan mana ni. Oh, kamu tau. Ada stadium ni. Oh. Dah apa, minggu depan ada pula orang ngajar. Dia tak ingat waktu. Hak ni besar lagi. Bro. Kita rekang ke bola. Dia menyuburkan ingatan kita, orang panggilnya nafsu kita ke arah keduniaan, tuan-tuan. Sama ada hiburan, pangkat, jawatan. Dia lupa tentang kematian kita. Dia besar ke pakat ni, pun berlaku hari ni. Kita akan berjuang secara solo. Baik-baik duk mau pakat nasional, solo. Nah. Ini kan sebab apa? Sebab dah ingat kematian. Dia besar ke pangkat-pangkat ni dunia. Jawatan, harta, takhta, wanita, serba-serbi. Kebesaran, keegoan, semua. Mari, tujuan dunia belaka. Sebab mati orang tak bawa. Tidak besar kau tu. Siapa ni bersungguh-sungguh ni. Kita akan rapas, kita akan lawan. Allahu Akbar. Ni nyakit besar. Kemudian dia masuk pula dunia lagi dengan takabur. Kita kaya. Bucak ketua apa ni? Ketua Pemuda Kelantan. Sakit jiwa ni. Tuan-tuan, minta maaf lah sebut sikit. Tak. Sebab apa? Sebab mu dah ingat dah kematian di hadapan. Mu lupa dah kepada Allah Ta'ala. Mu duk kira mu ke? Allahu Rabbi. Nah. Ni kerja syaitan. Sentiasa dia membesarkan benda-benda gini. Kemudian dalam waktu yang sama dia masuk pula ke anak bini kita ni, ke belah kanan belah kiri ni, masuk ni tuntutan ni, hak ni nak ni hak ni. Dia masuk ke belah kiri pula dalam bentuk harta. Allahu Rabbi. Hak itulah kerja dia siang malam, tuan-tuan. Syaitan duk serang kita. Bagaimana kita nak ingat ke Tuhan? Baru nak ingat ke Tuhan, dia pun cacah lalu. Tadi mu janji dengan apa mu nak seminggu. Oh, teringat. Dah selesai waktu baru nak start lagi kuliah, dia masuk. Kalau mu pergi, rumahmu tak ada orang nak jaga no. Harta mu banyak rumah ni, kalau ni mesti curi ni, mesti orang tak ada piti. Masuk waktu. Allahu Rabbi, syaitan ni pandai tuan-tuan. Pandai. Sebab itulah pada hari ini saya sebut semua kisah ni sebagai peringatan, ibrah untuk diri saya dan juga tuan-tuan lah. Yang mana pernah berlaku lah disebut dalam kitab Fadail Amal. Ada dua orang pemuda ni adik-beradik. Adik-beradik yang tinggal rumah dua tikar. Tinggal rumah dua tikar. Kemudiannya dua-dua ni belajar agama. Ngaji agama, kalau kita ngaji pondok zaman dulu. Ngaji ni puluhan tahun masing-masing. Bila dah selesai ngaji ni habis dah, mak bapak mati belaka, tak ada sponsor, tak ada orang panggil nak tanggung. Adik balik duduk tingkat atas, abang balik duduk tingkat bawah. Rumah dua tingkat. Fardu takdir tuan-tuan. Hak duduk tingkat bawah ni, mari sain-sain rodong, mari jalan. Oh lama tak jumpa mu.
Mungkin mana? Tingkat bawah, tingkat atas payah sikit nak naik. Tahu? Memang tingkat bawah. Jumpa dengan mamuk duduk bawah. Contohlah ni. Mamuk duduk bawah. Oh, hamba pergi ngaji ni. Allah, gini. Juga cakap. Dalam ramai-ramai ni ada seorang hak dajjal tuan-tuan. Tahu hak dajjal? Lama dah kena barang bawah. Lama dah kena barang bawah. Kita tak tahu belakang halarang dah ngaji bawah. Marah. Mamuk ni marah. Nah. Tapi dalam pelik cakap pelik mata ni, hak ni bergerak ubah perkara yang memabukkan dalam minuman ni, bergerak minum. Bila minum tak seduh diri. Bila tak sedar ni tuan-tuan, orang buang baju, buang seluar dia, ya habis dah bolok abu bawah ni. Adik dia datang tu tengok, Allah habar. Punuh jahannam. Kisaing ya tuan-tuan, saing. Orang masuk penjara tuan-tuan 15 tahun, 10 tahun, dah. Jadi banduang lah. Balik tubik je, mari lalu. Beres apa? Beres. Ni ada free. Kisaing. Nah. Punuh lalu. Jadi begitulah juga ni. Sehingga kan si abang ni diusung ramai-ramai, dia letak tengah padang dalam keadaan tak ada sorak benang, telanjang bongi tu panggil. Saing-saing punya pasal dak. Nak sangat. Gong sangat nampak ngaji agama duk kata cakap sedak ni. Nyemapuh dia saing. Adik duk atas tengok, dia kata Allah habar. Tak ada akil lain ni, tu nata setan ni ganggu. Setan ni tukang goda. Lalu si adik ni kata, aku nak jumpa, nak kenal juga setan orang manusia. Dia tukang goda abang aku. Nah. Bila dia sebut gitu para hadirin, ni dekat atas ni, dia paling balik belakang, dia tengok ada orang tua seorang. Bawa pedang panjang pun pedang tekuk dia. Ni cabut pedang pun tekuk di badan dalam bilik, tak ada. Itu dak buka. Tahu? Paling belakang ada dua tua seorang. Oh tu dia kata, aku setan nak kenal ngak. Nah, aku setan pun nak kenal. Setoklah kawan tu dah nak gerak pedang duk sini. Tapi syaitan ni pandai parah ni. Aku boleh kalau nak tetok kau mu ni dah lawan dah. Dah. Tapi tak guna kau kalau kita tetok mu hari ni mu dak mati kau sebab mu hidup puluh tahun lagi. Kata setan. Dia hati kau aku katok mu guna-guna sebab umur mu 10 tahun lagi ada. Tak guna aku layan kamu. Layan setan pun buka itu bus bawa. Tuan-tuan, lepas pada tu, ia mari mikir, panjang lagi umur aku. 10 tahun lagi. Kalau aku turun yang sing dengan abang aku 5 tahun, dah tobat 5 tahun lagi. Peluang. Tiada halangan, hanyalah peluang. Cabut piyah, cabut serebang, cabut lalu jubah. Nak join yang tak no, mabuk bawah no, dengan awet semua no, bawah no. Dah. Si abang ni pula sedar daripada mabuk dia tengah padang, tengok dalam keadaan air, rasa malu. Dia kata, Allah, betapa malunya aku dipedaja oleh sayang-sayang. Aku nak tobat dah, tak mau nak tinggal dah sayang-sayang lagu ni. Aku nak pergi dekat update aku sedang buat amal atas no. Dah. Lalu abang dia masuk berlari-lari dalam rumah, pakai baju tekan naik dekat atas, adik turun dekat bawah, bau belaga. Golek mati dua-dua. Mati kedua-dua pada hari ini. Lalu roh si adik malaikat bawa pergi ke neraka, roh si abang pergi ke syurga. Nah, itu disebut dalam kitab Fadail A'mal. Nak kabarnya jahat setan dia pandai cari tumpuan goda-goda, janganlah ada cita-cita nak jumpa, nak kenal, tak payahlah. Kenal perangai orang panggilnya. Cara dia menggoda, tuang tak usah kenal. Nah, tak usah tuan kenal lah tuang. Allah Ta'ala kata, sebutlah kamu kalau beriman, aku sebut olehmu akan Allah Ta'ala dengan sebut yang banyak-banyak. Sebab apa suruh sebut banyak ni para hadirin? Bila sebut banyak ni, dia membezakan, dipanggil di antara kita dengan orang munafik. Dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan, la yazkurunallaha illa qalila. Itu perangai orang munafik. Orang munafik ni dia tak ingat, dia tak sebut Allah Ta'ala melainkan sikit je.
dalam upacara-upacara tertentu sebut Allah Ta'ala sebetul, lepas tu kan kita doa. Jadi biarlah ada farak, ada perbezaan di antara beriman dengan orang munafikin. Orang munafikin kurang menyebut Allah, orang beriman kena sebutlah Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala sebut lagi ni, banyakkan ucap tasbih oleh kamu akan Allah Ta'ala pada pagi-pagi dan petang-petang. Start daripada naik matahari, kalau boleh tak ada kerja lah datang, bertasbihlah kepada Allah, yakni mengucap subhanallah, subhanallah, membersih, menyucikan Allah Ta'ala daripada segala bentuk kekurangan. Biar hadir dalam hati tu, subhanallah, maha suci Allah daripada segala bentuk kekurangan yang tidak layak dengan Tuhan ni, habis kita napi belaka, bersih belaka. Sebab para hadirin, di antara perkara yang boleh melepaskan kita daripada azab kubur, salah satu daripada 4 perkara yang disebut oleh para ulama, iaitulah orang yang banyak menyebut subhanallah, yakni orang banyak mengucap tasbih kepada Allah. Nah, orang lain banyak baca Quran, banyak bersedekah, dan juga orang panggilnya harisun lil waqti, dia panggil. Menjaga waktu solat, maknanya tidak membiarkan sembahyang tu sampai di akhir waktu. Masuk waktu, sembahyang lalu berjemaah. Itu 4 perkara yang boleh aman daripada azab kubur. Nah, tuan-tuan, mudah itu, tapi nak amal payahlah. Jaga waktu. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Yang ketiga, banyakkan membaca Quran, sebab Quran ni akan beri syafaat dalam kubur kita dan juga hari kebangkitan. Dan yang keempat, memperbanyakkan mengucap tasbih kepada Allah Ta'ala. Itu disebut dalam riwayat lah para hadirin. Lalu Allah Ta'ala kata, sebutlah aku, tasbihlah kepada aku pagi-pagi dan petang-petang. Hei Musa anak Imran. Ini Nabi Musa lah tuan-tuan. Hai Musa yang empunya kitab, dengarkan olehmu akan perkataanku. Maka bahawasanya aku itu Allah Ta'ala yang empunyai agama yang tiada antaraku dan antaramu itu jurubahasa. Faham molek ni tuan-tuan? Namakan balik baca seorang. No. Mari nak dengar beli kitab baca seorang. Aku yang mempunyai agama. Oh, Tuhan ada agama juga. Sudahlah lah. Boleh faham ni? Punah jahanam. Agama ni untuk makhluk. Maknanya Allah Ta'ala kata aku yang punya agama yang Tuhan redha kepada kita. Maknanya muamal hak Tuhan redha, Tuhan terima tu. Nah, sebab tu setengah-setengah orang bila dia faham sini, dia kata dah Tuhan ni agama benda Islam. Nah, bila sebut gitu, makna kita telah mentasyabuhkan makhluk dengan Tuhan. Tak boleh main korang benda-benda gitu. Yang tiada antaraku dan antaramu juru bahasa. Maknanya Nabi Musa dengan Allah Ta'ala ni, dia tidak ada perantaraan. Cakap direct. Kalau Nabi-Nabi lain, dia akan datang dalam bentuk wahyu daripada malaikat. Bukan bawa, bukan siapa. No. Nabi Musa, Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa cakap sendiri dengan Allah Ta'ala. Itu kehebatan, kelebihan Tuhan beri ke Nabi Musa. Lalu Allah Ta'ala kata, "Hai Musa ni, khabarkan olehmu orang yang makan riba itu dengan marah daripada Tuhan yang bernama Rahman dengan berganda-ganda azab neraka." Allahu Rabbi. Ini masalah kita hari ni. Makan riba. Kebanyakan dalam orang panggilnya ekonomi kita hari ni, masih lagi amal lagi sistem kapitalis ni, orang panggil yang berasaskan kepada ribawi. Fixed deposit, kemudian berbagai-bagai lah orang panggil hak tidak ada ayat Islamik tu, goliknya adalah riba ataupun orang panggil interest. Sama ada kita beli kereta, kita ambil insurans, cuma sejak akhir-akhir ni
ada pilihan kita sebagai umat Islam, sebab orang mula celik agama, dia telah memperkenalkan takaful untuk nak melepaskan orang panggil bebanan riba daripada umat Islam. Tetapi di akhir zaman, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW, umatku tidak akan terlepas daripada debu-debu riba. Boleh dikatakan hampir kena berlaku. Walaupun orang ni jaga, pilih orang panggilnya Islamik dah. Kalau hak ni bak insurans dah ambil dah, orang panggilnya apa insurans yang tidak berasaskan pada Islam, pilih takapur, bak pinjaman, kereta ke rumah ke, ambil hak Islamik belaka. Goliknya kena juga. Bila tuan-tuan? Bila mana kita berurusan dengan pasar raya? Berurusan dengan pasar raya, musim raya lagi. Nak beli baju raya. Nah, baju raya ada di mana? Hak Kisang, The Store, Giant. Situ tu siapa dia pemilik dia? Para hadirin. Jadi bila mana kita berurusan dengan dia, bila mana kita beli dengan dia, terkena debu-debu riba sebab barangan dia ni telah diinsurankan. Insurans ni tidak dibenarkan dalam Islam, melainkan takaful, para hadirin. Jadi sebab tu menjadi tuntutan kepada umat Islam, kena ada orang panggilnya fardu kifayah ni, buka juga orang Islam dalam hal perniagaan niaga. Kalau baju, buka Dasar Murni contoh, Ajimi. Nak lawang ni, kita pergi beli kat Dasar Murni. Supaya tak kena, sebab dia insurans juga, tapi insurans takaful. Halal. Hak nu insurans tak ada. Tak, dia kira rugi sikit, kira nak bakar je. Tuan-tuan? Sebab apa nak claim? Jangan main tu. Tapi dari segi dosa, tidak dosa lah. Cuma nak kabur kesang dia tu ada juga. Jadi kalau kita hak mana ada apa dia ni, kelebihan, ada harta, bila berlaku pertemuan hak Islamik dengan bukan Islamik dengan hak konvensional, ambil lah hak Islamik tuan-tuan. Nah, kalau jenis orang hak tak ada sungguh, geng rapat ke dinding, nak ambil Islamik mahal. Nah, ada cemok ni je hak tu, tak kira lah waktu. Nah, sebab zaman kita ni dia jadi pelik. Negara kita ni naik kenderaan, rotek kena ada. Nah, bila nak ambil rotek kena ada insurans, kena hidup, insurans pelindung. Ni jadi masalah. Kalau kita pergi sebelah-belah Timur Tengah, tak ada pun satu, tuan-tuan. Tak ada. Nah, kita tak boleh. Jadi wajib kena ada insurans supaya boleh jalan motor, kereta motor. Jadi nak ambil hak orang panggil skim takapur mahal, kita modal tikang. Kalau tak boleh nak jalan. Terpaksa ambil juga hak bukan Islam. Itu boleh kira lah tuan-tuan. Sebab apa? Terdesak tak orang panggil. Tapi kalau orang hak ada lebih tu, biarlah mahal sikit pun tak apa. Sebab halal, mencari yang halal itu fardu bagi umat Islam. Kena faham awak ni. Sebab Allah Ta'ala istighfar perang orang yang makan riba ni. Berat tak berat? Dalam hadis sebut, sekali kita makan riba, dosa dia bersamaan dengan 30 kali zina. Tahu? Zina, kalau kita zina, sekali kita berzina, kita nikah dah, kena rejam sampai mati. Makna 30 kali mati sekali makan riba. Tapi tu tak berasa apa. No, sebab tidak salah dari segi undang-undang hari ni. Bila mendaftar, tak ada masalah. Dari segi agama, tak kira kamu daftar, tetap agama tidak membenarkan, kerana sistem ribawi ni, para hadirin, dia akan menjurangkan orang kaya semakin kaya, orang miskin jadi papa kedana. Islam mari, orang panggilnya, nak mengurangkan jurang kekayaan dengan kemiskinan. Nak biar sama satu level. Sebab itulah dalam Islam dia ada orang panggilnya takaful. Takaful. Wujudnya takaful ni ialah dalam pembentukan ukhuwah Islamiyah.
Sebagaimana disebut oleh Dr. Nasir Urwan. Nah, bila mana nak membentuk sesuatu ukhuwah umat Islam ni, kesatuan ummah ni, yang pertama sekali dia kena ada empat benda, 4 syarat ni tuan-tuan. Ni tengok faham ni. Kaedah pembentukan ummah ni. Yang pertama dia kena ada ta'aruf. Ta'aruf ni orang panggil saling berkenal-kenalan. Sebab tanpa ada ta'aruf, kita tidak akan timbul perasaan cinta sayang. Bila kita dah kenal orang tu, tak ada perasaan sayang, perasaan cinta, tak ada. Melainkan kita kenal. Bila kita kenal, Allah sayangnya kau gini. Ya. Betul tak? Jadi terpaksa kena ada ta'aruf. Dan ta'aruf ni dia tak pilih orang. Ya. Sebab tu absus salam, Rasulullah kata, sabar salam sama ada orang kenal orang muda kenal untuk nak mendekatkan ukhuwah ni. Kemudian daripada ta'aruf tadi para hadirin, dia akan bawa perkara yang kedua, dipanggil tafahum. Tafahum iaitulah menyelami, memahami, menjiwai hati budi. Kita dah mendalami hati budi dia sehingga kan kita boleh kenal orang ni suka benda apa yang dia suka, benda apa yang dia benci. Benda hak dia minat. Tak disekadar ta'aruf berkenalan, tahu nama, duduk mana, anak siapa je. Ya tuan-tuan. Kalau orang ta'aruf, orang selalu pergi kursus kan gitulah tau. Bangun sekarang, saya Zainuddin Yusuf, tinggal di Kampung Bukit Bayah, umur 54 tahun, sudah berkahwin. Isteri nombor 1, nama sekian-sekian. Orang pun tanya, buat apa ustaz nikah 2? Aku dah sebut pun nikah 2. Isteri nombor 1 dah. Ini nombor 1 macam ke macam ada nombor 2. Sebab tak ada lagi nombor 2. Baru nombor 1. Nak ayat gitu. Lepas tu tak ada lah. Lepas tu duduk. Lepas tu hak ni pula. Saya duduk sini-sini. Sekadar kenal. Lepas pada tu dah tahu nama ni, perau kaki gepek lalu. Orang gitu duduk Bukit Bayah ni. Tu. Dah Bukit Bayah ni. Anak posuh mana? Posuh jual ikan tu. Allah posuh. Baik lalu apa gini. Cakap-cakap lalu kita pun memahami apa keperluan dia, apa gini. Kemudian daripada tafahum dah kita tahu, kita faham dah orang ni perangai dia gini, apa yang dia suka, apa yang tak suka, dia akan jakit kepada nombor 3. Dia panggil ta'awun. Tuan-tuan, ta'awun. Hari ni dulu tahaluf siasi, sekarang tahaluf ta'awun. Saling bekerja sama dalam perkara kebaikan. Dulu kita tak kuasa nak tolong sebab dah kenal. Sekarang ni setelah kita kenal, kita faham ni, kita pun tolong dia dalam birri wat taqwa. Perkara-perkara kebaikan yang bawa kepada ketakwaan, kita pun khabar, airik dia, ajak dia tolong sokong dia gitu. Dia ada kerjasama lah. Hak last sekali yang keempat daripada itulah dia akan tubik takaful. Lagu mana setelah orang yang kita kenal tadi ditimpa sesuatu musibah, sama ada kemalangan, banjir, kebakaran, maka konsep takaful dia akan mengambil satu bahagian daripada harta kita nak memberi kepada orang tu untuk mengurangkan bebanan orang lain. Contoh. Tu dia panggil takaful, dia panggil skin tabarruk. Jadi sebab tu Islam membenarkan sistem ni. Jadi bila kita kutip, misal kata berlaku kebakaran, kita pun nak orang ni kutip derma bantu. Ini ajaran agama. Tapi dari segi kita pulaknya, oleh kerana dah waktu untuk perekat masyarakat umum, dari segi persiapan kita sendiri, kena adalah juga ambil orang panggilnya insurans yang berasaskan takaful untuk masa depan. Orang panggil persiapsiagaan sekiranya in case berlaku sesuatu perkara dalam keluarga kita. Persiapan. Sebab apa? Sebab sakit, mati, demam, kita tak tahu. Jadi persiapan ada bila berlaku, maka ada pihak akan cover
keadaan kaum keluarga kita. Ya. Selamat kalau tak ada, basak terai no. Puno jana. Jadi sebab tu para hari kita kena faham bahawa konsep agama dia ada takafur, dan bila ada screening, bila cukup tempoh, dia akan pulangkan balik sebahagian daripada sumbangan kita itu dalam takaful. Pulang balik. Sebab tu kalau kita ambil insurans kereta motor takaful, dok belanggar, tidak keling dalam tahun tu, ya tu cek beberapa persen dah. Maknanya keuntungan yang akan bagi, dia panggil profit sharing. Tuan-tuan, berbanding dengan insurans konvensional, tak ada barang dia seorang. Hak konvensional bila berlaku suatu kemalangan ke apa musibah ke, dia cari peluang tak mau bayar, minta maaf pun. Golik gitu. Ya akan cek nak cari kelas sikit je. Cenderung sikit. Ni. Kalau kereta kau cek apa je belanggar lah. Mak je jumpa. Sebab mu tukar ring sport. Tak kabur lalu. Jaknya kawan. Islam dia cari cara bagaimana nak bayar. Itu beza. Tapi jenis perangai orang kita ni. Bila sebut Islam. Mahal lah. Lu sebut Islam. Dah nak latih pihak ketiga Ustaz bin. Memanglah para hadirin dah. Begitu. Utang sikit. Kalau skim perbankan juga ada orang panggil murabahah. Dak banyak utang. Berbanding dengan fixed deposit ni. Allah Rabbi. Simpanan tetap. Allah tu 15%. Melihat ni 3%, 2%. Dia main gitu. Nak kata orang ni. Payah. Kita mikir gitu. Kita nak fikir kesang. Bukan hidup atas dunia saja, bahkan nak bawa kepada keakhiratan. Kalau atas dunia mu bahar riba, bagaimana mu nak pergi ke akhirat tu? Syurga yang dijadikan untuk kita ni, tuan-tuan, tak bau lah. Melainkan kita taubat. Jadi malam ni, malam nisfu Syaban, tuan-tuan, Allah Ta'ala apung segala dosa dalam hadis yang dibaca oleh Ajidin tadi. Melainkan orang yang syirik dengan Allah Ta'ala dan orang memutuskan silaturahim. Ada hadis lain lagi bicara tak? Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa di malam nisfu Syaban, melainkan 18 perkara. Ada tak? Di antaranya banyaklah la ibu satranji. Ni tidak diampun ni. Orang panggilnya, tahu la ibu satranji, orang yang bermain catur ni dosa besar. Tuan-tuan. Tu disebut dalam hadis la ibu satranji, orang yang bermain catur tidak akan diampun dosa dia malam nisfu Syaban. Sebab apa? Sebab catur ni adalah sejenis permainan gereja nak menyelamatkan lambang salib. Raja macam-macam dia tu. Tak boleh main, dia panggil tasyabuh. Disebut dalam hadis Nabi. Tapi kita hari ni payah lah. Hidup dalam masyarakat hari ni ada pula persatuan catur. Wak tenema pula, wakil sekolah pula. Lepas tu orang yang bermain dia panggil apa ni? Kecapi. Benda gua ni wallahu alam, kecapi sejenis alat muzik. Rebak macam ni. Saya gitu model-model gitu. Yang mana dia tidak bertaubat. Kalau taubat tu apa? Uku walidain, orang yang deraka kedua ibu bapa, orang yang mudminul khamar, orang yang sentiasa melazimi minum arak, orang yang dia panggil macam-macam, jadi 18 jenis. Ada kitab ni pun ada tuan-tuan. Insya-Allah depan pula depan. Habis belakang kita baca depan pula. Jadi malam ni lah salah satu malam yang dimustajabkan doa daripada 5 malam. 5 malam. Lagu mana 5 malam tu para hadirin? Yang pertama malam 1 hari bulan Rejab. Yang kedua malam nisfu Syaban. Yang ketiga malam 2 hari raya. Raya Aidilfitri, Aidil Adha, dan yang keempat malam, yang kelima malam Jumaat. Itu disebut dalam hadis Nabi lah. Hei anak Adam, apabila engkau dapat akan keras hatimu
dan sakit pada badanmu, dan kurang pada rezekimu, dan kurang hartamu, maka ketahuilah olehmu akan yang demikian dengan sebab bahawa engkau berkata-kata dengan barang yang tiada memberi faedah bagimu pada akhirat. Ini mudah je, tuan-tuan. Maknanya kita yang akan tahunya, orang lain tak tahu. Kita sendiri yang tahunya, kita hati kerah tak kerahnya. Ya. Kalau kita dengar orang panggil perkara-perkara yang membawa kepada keakhiratan, tidak ada rasa seronok, rasa lugar, rasa panah, alamat tu. Hati kita berpenyakit kerah ni nak mati. Gitu juga baca Quran tak berasa tak jadi apa, berzikir tak ada berasa manis tu. Ni alamat orang hati. Orang nasihat tak mau dengar. Macam-macam perkara lah kita yang akan rasa. Kadang-kadang depan orang tak tahu, kadang-kadang berpura-pura hipokrit belakang dah. Orang kabut orang nangis pada dalam hati nak. Dah. Kita sendiri yang akan rasa. Iaitulah keras akan hatimu dan sakit pada badanmu. Jadi bagaimana hati kita boleh kerah ni dibicara oleh para ulama, ada beberapa kisah. Sebab-sebab yang tertentu yang akan menyebabkan hati ni jadi kerah, maksud dia jadi mati hati. Di antaranya orang yang bermudah-mudah dengan keampunan Allah Ta'ala. Itu Rasulullah sebut ni. Orang yang bermudah-mudah dengan keampunan Allah Ta'ala. Tuhan Maha Pengampun, Maha Pemurah. Buatlah dosa banyak mana kali pun, bila kita taubat dia akan ampun. Tapi bagi orang ni, dia pusing balik, dia kata, alah, jom kita deraka, kita banyak sekali mana pun kita buat dulu, kita taubat Tuhan pun lalu. Boleh nampak tak ni? Sebenarnya Allah Maha Pengampun ni nak beri ruang dan peluang kepada orang yang dosa banyak-banyak bertaubat, nyesal, minta ampun, Tuhan ampun. Ni dah. Tuhan Maha Pengampun tu kuat dulu, gomor dulu kat kita ampun. Orang ni akan mati hati dia. Yang kedua, orang yang memandang kecil dosa kecil. Bermudah-mudah dengan melakukan dosa kecil. Dah tengok dosa kecil tu sebagai kecil. Dosa kecil je. Ambil sembahyang hilang. Orang ni dah lama mati hati. Yang ketiga dipanggil kasratun naum, banyak tidur, mati kot hati. Yang keempat dia panggil kasratu ta'am, banyak makan. Makan banyak. Syarahul ta'am syarah. Lepas tu yang seterusnya dipanggil kasratul kalam, banyak cakap, bersembang perkara yang lara, yang sia-sia. Kalau kita kok nyanyi saja karaoke, nyanyi tidak ada manfaat tu. Kalau lagu-lagu yang mendatangkan keinsafan, kesedaran, tak apalah waktu akan mendekatkan kita, mengingatkan kita kepada Rasulullah. Contoh awak panggil lagu nasyid sebagai contoh. Lagu dia orang Indon nyanyi tu. Ya Habibah Qalbi. Waktu tak apa lah. Tu ulang-ulang pun sebab apa? Dia akan mengingatkan kita kepada Rasulullah. Para hadirin. Jadi bila mana kita dapati hati kita kerah, yakni sakit amat-amat hati ni kerah ketong. Kemudian sakit pada badan. Badan pula jadi sakit kepala, lepas sakit kepala, sakit orak. Kemudian ia jadi macam-macam lah tuan-tuan. Demam, berunyuk, rasa tak apa segar, rasa segang, rasa malas. Maknanya berat tubuh badan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kurang pada rezekimu. Rezeki tak bertambah. Kerja siang malam buat overtime, kerja ni part time nak faham tau. Tak ada masuk rezeki. Padang tipu dia orang je. Tak bayar gaji. Tak boleh satu benda tu hilang tengah jalan. Tak ada. Tak cukup sama. Dan kurang hartamu, maknanya harta yang ada pun tak bertambah, tak ada ziyadatul khair, bertambah kebaikan tak ada. Ni Allah Ta'ala sebut ni. Maka ketahuilah olehmu
Akan demikian itu dengan sebab bahawasanya engkau berkata-kata dengan barang yang tiada memberi faedah bagimu pada akhirat. Jadi sebab tu sebahagian daripada warak dalam sudut ilmu tasawuf. Warak ni tuan-tuan, dalam ilmu tasawuf disebut sebagai da'ma yaribuka ila ma la yarib. Benda ni. Min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ila ma yu'nihi. Dia tinggal segala perkara yang sia-sia, yang tidak mendatangkan faedah, kepada perkara yang mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Ni orang panggil warak dan sudut ilmu tasawuf. Dari segi percakapan, tidak ada pahala, tak ada benda dia tinggal, dia senyap. Dia ganti dengan tasbih, dengan zikir, dengan doa. Kalau permainan itu juga hak tidak ada mendatangkan kemaslahatan masyarakat umum, tidak ada peluang untuk ditinggal. Hak ni banyak kita jeng. Tuan-tuan, orang kita tahu. Sebab apa? Kau dah cebur diri dan satu-satu bidang tu, Allah berakhir dengan keletihan dan lupa kepada Allah, maka wak ni akan menyebabkan hilang sifat warak kita. Sebab orang warak ni dia sentiasa nak manfaat waktu, kerana nak memenuhi dipanggil tuntutan individu mukmin. Hak daripada 10 perkara tu, salah satu daripada 10 dipanggil nafi'un li ghairihi. Dia akan pastikan dia boleh memberi manfaat kepada orang lain, kalau tak kepada orang lain pun kepada diri dia sendiri, sebagai bekalan akhirat. Hak sia-sia tak ada. Itu di antaranya. Jadi bila mana kita tidak bersifat dengan sifat warak ni, dak amal hak ni, jangan haraplah orang panggilnya hikmah, rahmah, khauf, zuhud akan masuk dalam jiwa kita. Tidak akan masuk, kata Syekh Abdul Qadir Al-Usi Al-Mandili. Sebab itu kunci dia. Bila seorang ni dia beramal dengan warak, maka Tuhan akan buka bagi dia hudan, yakni petunjuk, nampak kebaikan. Tuhan akan buka kepada dia, orang panggil hikmah, orang panggil rahsia di atas segala perkara yang berlaku, yang kita tak sedar, tak nampak kebaikan-kebaikan. Dia akan beri rahmat, makna kita akan bersifat dengan kasih sayang kepada makhluk di dunia dan di akhirat, dan di langit. Kemudian dia ada perasaan zuhud, kita boleh tinggal perkara-perkara yang selain daripada Allah Ta'ala dalam hati kita. Ni pintu dia ke situ. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi ni, para hadirin, hai anak Adam, tiada betullah agamamu hingga betullah lidahmu. Jadi sebab tu garis pengukur KPI seseorang ni, nak tahu orang ni berakal, cerdik, kedok ke, tengoklah cara pertuturan dia. Kalau cakap banyak cang, cang orang ni putus wayar ni, ataupun pijak wayar orang panggil. Tak berhenti cakap. Orang cakap bak ni, sapuk cakap bak ni, sapuk. Siapa dia ni? Roliknya hak gitu tuan-tuan. Siapa dia? Roliknya orang puang. Bunyi sama. Bunyi sama. Bomek. Balik awal pun bunyi. Awal tembur kerja hari ni. Balik lewat pun bunyi. Orang lain kerja kok dah balik lewat macam dia. Pergi semayang jemaah bunyi juga. Rajin pergi semayang. Pada rumah dia jemaah. Musim PKP COVID. Ada juga bunyi. Tak pergi. Orang pergi tak ada. Pergi kluster masjid. Pergi semayang. Bunyi juga. Tak kata kan ni. Makna mata tak celik lagi, mulut buka dah. Minta bukan sini tu. Faham tak ni? Mata tak celik lagi, mulut buka dah. Yang bangun. Mata tak celik. Nak bangun. Ego bangun. Wilalu. Batulah tuan-tuan. Cakap ni, sebelum kita cakap, Allah Ta'ala letak dulu, dia panggil khawatir, lintasan di hati kita, ataupun dia panggil hadisan nafs, perkhabaran jiwa kita. Sebelum kita cakap ni, kalau kita belajar dari segi agama gitu, tuan-tuan,
Dia tak akan mari tu tu melainkan orang tu latah. Orang latah hidup mari kot ni. Dah. Kita cokek dia habis tu dia tak ada benda. Nah, jadi sebab itulah bila nak jadi percakapan, nak jadi kalam para hadirin yang baik, dia kena ada hantaran, maknanya niat kita daripada hati tu. Bil wad'i. No. Dia ada murakkab, dia ada susunan. Dia memberi manfaat, barulah kena ambil kira. Itu dari segi kaedah ilmu nahwu tu. Al-kalamu huwal lafzu murakkabu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismu wa ja'mu wa harapun ja tu kalau orang ngapa dah matan jurumiyah ada tu. Pada hari ni. Jadi sebelum nak cakap dia akan mari dulu. Kalau kita gak biasanya orang awam ni dia panggil hadisan nafs, perkhabaran jiwa kita. Duk cakap ni kita tengok je orang tu gak mari lalu dia ni hidup lagi. Mari dalam hati. Hak ni kita tak boleh nak tolak ni tak. Dia perangai hati dia panggil. Ataupun kita tengoknya cok je mari lalu prejudis, buruk sangka. Tak boleh nak tolak. Bagaimana nak lepas hak ni? Kata Syekh Qadir, orang yang sampai peringkat putus penilikan dia kepada makhluk baru boleh lepas hak tu. Dah nak putus mana kita duk ingat ke makhluk mau. Ingat benda ni. Ya orang putus penilikan kepada makhluk ni, orang panggil orang dah sampai peringkat nafsu yang kepak dia panggil. Nafsu mutmainnah. Dia sentiasa berhubung dengan Allah Ta'ala. Ada. Hak mari pun, mari benda baik. Dia panggil ilham daripada malaikat mulhim. Ataupun dia panggil laduni daripada Allah Ta'ala. Dia tak ada dah panggil khawatir lil syaitani, lintasan syaitan, khawatir lil nafsi, kat mana lintasan nafsu, dia tak ada. Payah kita orang awam. Tapi tak apa tuan-tuan, dah siapa pun. Kita mati on the way nak pergi tu, lillahi ta'ala tu hak terima. Cuma taubatlah. Mana-mana hak kita hak lepas-lepas, hak salah segala silap, salah dosa tu taubat sama. Tak siapa pun tak apa, mati. Alhamdulillah. Dia panggil orang dalam perjalanan. Dia panggil orang, dia ambil kira juga. Allah Ta'ala kata, tiada betul lah agamamu hingga betul lah lidahmu. Jadi orang yang sebut Allah Ta'ala banyak-banyak, bertasbih kepada Tuhan banyak-banyak, maka Tuhan akan jaga. Ni Tuhan janji tu. Tuhan akan jaga lidah dia. Tuhan akan jaga mata dia, jaga telinga dia. Dia akan bertutur dengan kalam Allah. Dia akan melihat dengan penglihatan Allah. Dia akan mendengar dengan pendengaran Allah. Maksud dia, segala hak dia cakap, benda hak Tuhan redha belaka. Segala hak dia tengok, benda hak Tuhan suka belaka. Segala hak dia dengar, benda yang Tuhan izin belaka. Benda hak tak molek, dia tak berasa nak dengar. Tak berasa nak cakap. Itu maksud orang yang jaga Allah Ta'ala dengan zikir. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fazkuruni azkurkum. Bila mana mu ingat aku ingat kamu. Bila Tuhan ingat kita, Tuhan akan pandu kita kepada jalan keredaan dia. Ni jawapan daripada perenggang yang pertama tadi tu, supaya lidah kita ni sentiasa mengingati Allah. Barulah agama kita jadi molek, maknanya cakap kita jadi lawa, pendengaran kita, akhlak kita, penglihatan kita, semua ikut panduan daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kita balik nombor satu perenggan pertama tadi, sebutlah Allah Ta'ala banyak-banyak, bersasbihlah supaya Tuhan pandu kehidupan kita. Dan tiada betul lah lidahmu hingga engkau malu daripada Tuhanmu. Al-haya'u nisfu minal iman. Dan sabda Nabi, malu dia merupakan sebahagian daripada tanda keimanan. Malunya ke Tuhan, nak deraka ke Tuhan. Sebab apa kita tu